Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah. Dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, Al-Hakim, kita menyambung majlis ta'lim kita daripada risalah kecil kita ini berkenaan dengan afatul lisan, berkenaan dengan perkara yang berbahaya kalau dia ada di lisan. Kita boleh terjemah dengan makna kerosakan lisan. Kalau benda ni ada di lisan kita, bermakna itu tanda kata lidah kita berada di jurang bahaya. Dan juga penulis bukan sahaja menyebut perkara itu tentang afatul lisan, dan dia juga menyebut tentang bagaimana kita nak berubat sekiranya penyakit-penyakit ini semua ada pada lisan kita. Dalam ilmu tazkiyah yang kita duk belajar selalu, ikhwan, a'azakumullah, diajak kepada kita bahawa apa yang ada pada lisan kita sebenarnya itulah yang ada dalam hati kita. Jadi lidah ni, lisan kita ini ataupun anggota-anggota lain, dia cuma tempat penampakan kepada benda yang wujud. Sebenarnya benda tu bukan wujud di situ, dia tempat penampakan. Apakah yang ada dalam hati kita, maka dinampakkan dalam bentuk pertuturan, perkataan. Apakah yang ada dalam hati kita, yang bersarang, yang bertahta, yang ada dalam fikiran kita, dinampakkan dalam bentuk perbuatan. Maka apabila kita lihat perkataan ini, apabila kita lihat kalimah-kalimah itu ada pada lidah kita, bermakna tempat yang kita kena rawat itu adalah hati. Kalau ada pada perbuatan kita, rawatan itu diberi kepada hati. Kerana apa? Kerana a'dha itu, anggota-anggota kita itu sekadar tempat penampakan sahaja. Bukannya penyakit ada di situ. Ya, kita bincang, kita sampai pada bahagian ini, bahagian penulis musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, sampai pada perkataan dia bawa kepada kita, setelah diterang kepada kita hukum ghibah, maka dia bawa kepada kita perkara keempat. Dia kata ancaman terhadap pelaku ghibah. Ini ada ancaman terhadap pelaku ghibah. Maka tajuk yang sedang kita bincang ini, ikhwan, tajuk berkenaan dengan ghibah dan namimah. Penulis membawa kepada kita ayat Al-Quran. Kata dia, Allah Ta'ala berfirman, La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Terjemahan dia, Allah tidak menyukai perkara buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali oleh orang yang diinaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini saya fikir adalah ayat yang pertama kita jumpa sepanjang kita bercakap ta'arif berkenaan dengan ghibah dan ta'arif berkenaan dengan namimah, dan apakah perbezaan antara ghibah dan namimah. Setelah kita tahu hukum ghibah, ini adalah ayat pertama daripada surah An-Nisa ayat 148. Dalam ayat ni Allah Jalla wa'ala menyebut tentang, ayat ni sangat menarik ikhwan kalau kita bagi perhatian.
Allah kata la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulima, bahawa Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali bagi orang yang diinayai. Perkara yang kita nak ambil ayat ini kena mengena dengan tajuk yang ada pada ayat ini, kena mengena dengan tajuk yang penulis nak sebut pada kita ni ialah, iaitu pada perkataan al-jahra bisu'i minal qawli, iaitu kita menjaharkan daripada perkataan yang perkataan itu buruk, kita jaharkan, nampakkan bagi orang semua dengar, berlaku terus terang, jaharkan. Maka bila kita menjaharkan benda buruk, Allah tak suka. Allah tak suka kita menjaharkan benda buruk. Ini benda buruk minal qawli, daripada sebutan perkataan. Riba, namimah, ataupun kita sebutlah benda-benda lain, terutamanya khas berkenaan dengan ayat ini berkaitan dengan riba. Allah tak suka. Sebab kita dah belajar dah apa makna riba itu. Kita menyebut keaiban yang benar ada pada orang, yang tuan empunya diri itu kalau dia tahu cerita tu dia sebut, dia tak suka. Dia marah ke, dia malu ke, dia apa. Dan kita menyebut perkara itu dalam keadaan tidak ada keperluan. Kita tak ada keperluan apa pun, kita tak ada maksud apa pun. Maka itu ta'rif yang kita pakai dalam bab riba ini. Maka ayat Quran kata Allah tidak suka kita menjaharkan perkataan yang buruk. Melainkan Quran kata dalam satu keadaan illa man zulim. Melainkan kita boleh sebut dalam keadaan kita diinayai. Kita mencari apa itu? Mencari keadilan. Jadi kita terpaksa sebutlah keburukan-keburukan orang yang dia buat pada kita. Kita adalah pemangsa. Kita orang yang jadi mangsa. Maka kita terpaksa sebutlah apa dia buat buruk pada kita. Kena sebut. Maka Quran kata illa man zulim. Kalau itu keadaan dia, maka kamu jaharlah perkataan yang buruk itu. Yang dimaksud dengan perkataan yang buruk ni apa dia? Kita terpaksa sebut apa yang dia sebut. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, kebengisan dia, kejahatan dia, terpaksa kita sebut. Namun demikian, kedudukan kalimah itu Allah kekalkan sebagai benda buruk. Tapi Allah benarkan kita sebut kerana kita orang yang dizalimi. Dan Allah Ta'ala dia kapit dengan perkataan wa kanallahu sami'an aliman. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dua kalimah di belakang ini sebagai penjaga diri kita. Apa yang kita sebut kalimah buruk itu Allah mendengar dan Allah mengetahui. Ada orang dia tak mau sebut benda buruk tapi dia kena sebut. Pasal apa? Pasal dia mencari keadilan. Maka Allah tahu dia bukan maksud nak merosakkan orang tu walaupun orang tu jahat. Dia bukan maksud nak membalas, dia bukan maksud nak balas dendam. Dia cuma nak mencari keadilan supaya kezaliman itu dapat di stop pada diri dia. Kerana dia tanggung tu berat. Maka Allah kata wa kanallahu sami'an aliman. Allah maha mengetahui dan dalam masa yang sama Allah juga kamu kena hati-hati, dia maha mendengar. Kamu terlajak ke tak terlajak ke dalam menzahirkan kalimah-kalimah buruk itu. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Dalam ayat ini dia berkaitan dengan kita bercakap tentang hal ribah ini, iaitu Allah tak mau kita menampakkan. Artinya ikhwan, apa yang Allah Ta'ala mau? Allah Ta'ala mau kita jangan cakap benda ribah berkenaan dengan orang. Benda ribah berkenaan dengan orang Allah tak benarkan kita cakap. Sagi kita masuk ayat kedua, kita akan tengok macam mana Allah mendidik kita. Allah hajar kita. Riba, apa yang diletak di bibir kita. Ayat ini mengguna perkataan
al-jahra bisu'i minal qawli. Kalimah-kalimah yang dijaharkan tapi dia dia kalimah buruk. Macam contoh yang kita dah belajar dah. Yang Nawawi bagi contoh kepada kita. Yang ulama-ulama lain juga bagi contoh kepada kita. Menyebut tentang seseorang itu. Tentang diri dia, tentang agama dia, tentang kondisi dia, tentang keluarga dia, tentang akhlak dia, tentang tubuh badan dia, tentang apa sekalipun. Kalimah tu Allah tak mau ada di bibir kita. Allah tak mau. Itu yang kita dapat daripada ayat itu. Itu yang kita dapat daripada ayat itu. Jangan sekali-kali kita sebut. Kita tengok sesuatu yang kita rasa buruk tentang diri orang. Allah tak mau mata kita lihat, kemudian yang kita lihat itu masuk ke akal kita, kemudian dia bermukim di hati kita, dan kemudiannya kita proses dalam bentuk perkataan. Allah suruh kita tahan. Jangan sebut. Jangan sebut. Keburukan. Kemungkinan bila kita sebut keburukan itu, dia akan terasa kalau benda tu sampai pada dia tidak hanya dengan kata-kata, tetapi di sini Allah nak kita stop perkataan kita yang buruk. Allah tak mau kita pindahkan apa yang kita ingat, apa yang dah ada pada diri kita, dipindahkan dalam bentuk lisan. Allah tak benar. Allah kata jangan sekali-kali demikian. Jangan sekali-kali. Allah tak suka. Allah beritahu. Perkara yang kedua, ikhwan, dalam ayat ni kita tengok perkataan yang menarik, iaitu perkataan la yuhibbullahu. La yuhibbullahu. Sekali-kali Allah tidak suka. Kalau terjemahan Melayu dia macam itulah. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan dengan terus terang. Allah tak suka. Allah tak suka kita sebut terus terang. Kita tengok kawan tu makan kuat, kita kata gelojoh, Allah tak suka kita sebut lagu tu terus terang. Dia akan dengar, betul tak dia makan gelojoh? Dia makan macam tamak kan. Dia makan, dia takut orang ambil, dia makan. Baik-baik kita serak lah. Kita serak kata apa? Itu memang rezeki dia. Macam Mamang kata tadi kan, sebelum Allah buat kita, Allah buat rezeki kita dulu. Semua kalimah-kalimah menyentuh hati tu. Ya. Tapi di sini ikhwan, ada satu pendidikan yang sangat dahsyat, pendidikan kejiwaan kita berkaitan dengan iman. Apa dia? Pada perkataan la yuhibbullahu, la, kita boleh terjemah dengan makna kata apa? Sekali-kali tidak. Sekali-kali jangan. Ataupun Allah sekali-kali tidak menyukai perbuatan ini. Tapi perkataan dia di sini, perkataan dia la yuhibbullah. Hub bermakna cinta. Merujuk kepada maksudnya kita boleh ambil istifadah dia apa dia ikhwan? Kenapa Allah Ta'ala melarang satu orang itu menjaharkan qaulus su'? Dia menampakkan, dia menzahirkan di lidah dia perkataan buruk tentang satu orang. Perkataan buruk itu, saya ingatkan lagi sekali, antum kena balik lihat kepada ta'rif yang kita dah baca. Jangan ke lain. Lihat yang kita dah baca, apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar, ghibah adalah menyebut aib orang lain tanpa ada keperluan untuk menceritakannya. Itu. Balik pada takrif tu. Maka Allah tak suka kita menjaharkan qaul yang kalimah-kalimah yang buruk di mulut kita tentang apa? Tentang keaiban orang. Benda tu aib ke tidak? Benda tu memang aib. Tapi tak ada keperluan pun untuk kita cerita, kita bahas. Tak ada apa pun, tak menambahkan kebaikan kita dan tak menambahkan dunia dan akhirat kita. Dia hanya jadi macam tak ada apa-apa pun. Tapi kita memilih untuk bercakap. Allah kata dia tak suka lagu tu.
Ataupun balik pada ta'rif yang kedua disebut oleh Imam Ghazali, iaitu menyebut hal yang tidak disukai oleh seorang Muslim yang lain jika apa yang disebut itu sampai kepada dia. Ataupun yang disebut oleh Imam Athir, Imam Ibnu Athir, adalah menyebut kejelekan orang lain pada saat orang tersebut tidak ada, walaupun kejelekan itu sebenarnya terdapat dalam dirinya. Memang benda tu ada pada dia. Tapi isu dia ialah kita nak sebut untuk apa? Apa keperluan kita sebut? Keperluan tu pada diri kita. Apa dia? Masalah kata dia apa? Dia jongang. Gigi dia jongang. Kita dah ulang sebut. Yang jongang tu ke? Apa keperluan kita nak sebut? Kalau kita sebut nama dia terus ke, kita kata sahabat kita ke yang duduk di sekian tempat pun orang boleh tahu. Memang keaiban itu ada pada diri dia. Keaiban tu memang ada. Tapi apakah keperluan kita nak bercakap, nak sembang, nak dipindahkan satu tempat ke satu tempat berita itu, apa keperluan kita? Tak ada keperluan pun. Dan kita pun bukan duduk pada bahagiannya ayat ni sebut illa man zulim. Kita dizalimi oleh dia. Kita bukan dizalimi oleh dia, kita cuma pendengar. Kemudian kita bertindak serius, membawa kisah aib dia itu sampai tersebarnya ke merata-rata. Dan kita tak masuk pun dalam ayat tu. Illa man zulim. Kalau orang itu dizalimi dan dia sebut kezaliman orang tu pada dia, itu Quran benarkan, memang patutlah dia. Tapi kita tak duduk di situ. Kita bukan orang yang dizalimi. Cuma kita jadikan hobi kita suka dengar keburukan orang dan bercakap. Allah kata, Allah tak suka yang ni. Allah tak suka. Tak suka macam mana ikhwan? Tak suka dia, tengok. Depan dia Tuhan guna perkataan apa? La yuhibbullahu. Ini seolah-olah ikhwan, daripada sudut tata bahasa, seolah-olah Allah menyebut awal. Sebab kenapa Allah melarang perbuatan yang buruk ni? Sepatutnya sebab disebut di belakang. Larangan disebut dahulu, lepas tu disebut sebab larangan. Tapi Allah sebut dulu sebab dia, dan baru Allah sebut larangan dia. Apa dia? Tengok perkataan ni. La yuhibbullahu. Allah kata, Allah sekali-kali, saya tak pakai terjemahan dia, saya pakai kalimah yang disusun itu. Allah sekali-kali tidak akan menampakkan kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada orang yang melakukan perkara ini. Selama satu orang itu, dia suka jahra bisu'i minal qawli, selama itu, Tuhan tak akan menampakkan kecintaan Tuhan pada dia. Tuhan tidak akan tajalli. Tuhan tak akan menampakkan kepada hati dia, nurani dia, kepada ainul basirah, mata hati dia, bahawa Allah sayang pada dia. Selama perangai ini ada pada dia, selama itu Tuhan tak akan tunjuk Tuhan sayang pada dia. Ikhwan, ini adalah sifat yang khusus. Dia bukan sifat am, dia bukan macam Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bukan Rahman. Ini adalah hub. Hub ini apa dia? Sifat khas yang Allah beri kepada orang-orang khawas. Khawas ni maksud dia apa? Orang pilihan Tuhan untuk Tuhan adakan hubungan dengan mereka. Selagi ribah itu ada di lidah kita, pikiran kita, dan kita tidak bertaubat daripada dosa ribah, sedangkan kita bukan orang yang terlibat dalam kezaliman itu, ataupun mangsa zalim itu, kita masukkan diri kita di situ. Selama itulah sembahyang kita, puasa kita, umrah kita, haji kita, zikir kita, tilawatul Quran kita, seluruh kebajikan yang kita lakukan, kita mai kuliah ke, kita balik kuliah, sedekah-sedekah yang kita lakukan, itu tidak akan menjadikan hubungan baik kita dengan Tuhan. Kenapa? Kerana la yuhibbullahu. Allah tidak akan menampakkan kecintaan dia kepada orang yang buat perangai ni. Bila Tuhan akan nampak cinta dia pada orang tu? Bila orang tu stop benar. Apa makna stop, ikhwan? Dia bertobat pada Allah.
orang yang jadi pendengar kepada ribah ni, agak mudahlah dia bertobat. Sebab apa? Sebab dia hanya pendengar, tapi dia kena tobat. Menjadi pendengar kepada ribah pun kena tobat. Apatah lagi orang yang ribah tu tanpa sebab. Apa dia kena buat? Agak-agak tobat dia macam mana? Kita yang jadi pendengar kepada ribah ni, hakikatnya kita sedang mendengar keburukan orang, kejelekan pada agama orang, tubuh badan orang, kepada apa kita kata akhlak dia, keluarga dia, anak pinak dia, keaiban-keaiban yang sulit-sulit kita dengar. Kita yang jadi pendengar tu, Allah akan tahan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita semayang tu tak akan sampai pada peringkat khusyuk. Sebab khusyuk tu benda Allah sayang. Allah tak bagi kepada orang yang ada sifat ni. Karena tu ikhwan, semua ibadat yang kita buat tidak menjadi penawar kepada hati kita. Yang Quran kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tak akan dapat. Kita semayang. Semayang tidak akan menjadi ubat untuk merawat fahsyak dan munkar kita. Selagi ada benda ini. Ikhwan, benda ni bukan zina. Benda ni bukan bunuh orang. Benda ni bukan fitnah orang. Benda ni cuma ghibah semata-mata. Allah tidak akan menampakkan tanda sayang daripada orang itu selama ada benda ni, ikhwan. Jadi ikhwan, ayat ni sangat dahsyat. So kita kena hati-hati, ikhwan. Kita kena hati-hati. Kita jangan anggap dia mudah. Jangan anggap dia mudah. Saya fikir kita dah lalu dah hadis ini, hadis yang begitu banyak dihimpun oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin dalam bab ghibah. Hadis-hadis berkenaan dengan larangan mengumpat, dan kemudian Nawawi membuka bab adanya mengumpat diharuskan. Ulama kita sebut, Nawawi menggunakan perkataan, Nawawi juga guna perkataan itu, Ghazali juga guna perkataan itu, perkataan ada mengumpat yang diharuskan, ada mengumpat yang dibolehkan dalam kes-kes tertentu. Tetapi ulama kita kata apa dia? Tetap kalimah dia tak hilang. Apa dia? Mengumpat. Tapi dia boleh. Tapi kekal kalimah tu, mengumpat. Mengumpat. Apa perkataan yang Allah Ta'ala guna di dalam Al-Quran? Perkataan mengumpat tu. Allah suruh kita jauhi. Jauhi Allah. Benda Allah suruh kita jauhi, ghibah. Bongkarkan aib orang. Diharuskan kita bongkarkan aib orang. Dalam kes tertentu. Kita kena pastikan betul-betul kita berada dalam kes tu. Tak kalau ikhwan, kita diancam dengan ayat ni. Allah tidak akan menampakkan tanda sayang daripada kita. Allah bagi makan, dia bagi minum, dia bagi sihat. Itu bukan petanda dia sayang. Sebab dia ihsan dengan kita. Dia Rahman, dia Rahmat. Dia bagi pada semua makhluk dia, tidak ada apa-apa. Kerana kawan tu sihat, alhamdulillah saya sihat, ini tanda Tuhan sayang. Dah. Ramai lagi orang-orang yang menduakan Tuhan sihat. Musuh-musuh Tuhan sihat. Orang yang menginaya para kekasih Allah daripada Nabi dan Rasul, mereka sihat. Bahkan kalau kita baca dalam tafsir, syarah kepada tafsir Jalalain tu, bila kita jumpa bab Fir'aun, ulama tafsir kata apa pada kita? Fir'aun seumur hidup tak pernah bersin. Punya sihat dia. Dia tak pernah hacim yang mengeluarkan air hidung. Apa? Sesema. Tak pernah. Seumur hidup tak pernah. Sedangkan dia itu adalah adu Allah. Dia adalah musuh Allah. Musuh kekasih Allah Musa alaihissalam. Adakah sihat Fir'aun itu tanda Tuhan sayang? Tak. Kita baca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berjumpa dengan seorang yang kita panggil dengan nama Namrud. Namrud ni lebih kaya daripada Fir'aun.
Fir'aun dia jahat, tapi dia tak lebih daripada bumi Mesir saja. Kecil tek aja peta jajahan dia. Tapi Namrud dunia. Kuasa Namrud seperti kebesaran Zulkarnain. Sampai kepada laut yang permukaan laut itu hitam ayak dia kerana begitu dalam. Zulkarnain berjalan sampai ke ujung daripada dunia. Kuasa besar. Adakah tanda Fir'aun, Qarun itu Allah sayang? Tak. Jadi bila Allah sayang pada satu orang, Allah bagi apa, ikhwan? Allah bagi benda yang Allah sayang. Allah izin satu orang itu sembahyang, alhamdulillah. Tetapi kalau Allah tahan benarnya Allah sayang dalam sembahyang, apa dia? Khusyuk. Itu tadi ayat yang untuk imam kita baca, fawailul lil musallin. Perkataannya wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bermakna bila dia sembahyang, Allah lepaskan dia, Allah BAP kat dia, Allah tak jaga. Sembahyang itu tidak jadi pemeliharaan untuk dia. Ikut suka dia nak sembahyang. Dia sembahyang awal waktu ke, dia sembahyang ujung waktu ke, dia sembahyang dengan meremehkan sembahyang ke. Quran kata iza qamu ila salati qamu kusala. Mereka bangkit nak sembahyang, mereka bangkit dengan sifat malas. Namun hakikat dia, Tuhan benarkan dia rukuk, takbir, baca Fatihah. Tapi Tuhan tak suka sembahyang tu. Itu petanda apa? Allah tidak menampakkan sayang Allah kepada mereka. Saya tidak tahu, ikhwan, kalau ada hukuman yang lebih berat daripada ini. Iaitu apa dia? Allah tidak akan menampakkan kecintaan Allah kepada orang yang terlibat dengan riba. Melainkan kata Allah, orang yang dizalimi, Allah akan nampakkan kasih sayang Allah pada dia. Kerana dia dizalimi. Dia bukan saja nak buat benda itu. Karena itu Allah Ta'ala kata, wa kanallahu sami'an aliman. Allah sangat mendengar dan sangat mengetahui. Imam Ghazali bawa satu riwayat dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, tapi riwayat ini dhaif. Tapi menarik. Saya boleh kata riwayat ni kita tak berhujah lah dengan kedudukan hadis itu. Tapi mafhum itu kita boleh ambil. Berkenaan dengan satu orang, bila satu orang tu buat zalim pada dia, dia angkat tangan berdoa pada Allah, ya Allah kau balaslah kezaliman orang ni. Boleh kita boleh buat lagu tu pasal kita di peringkat itu. Tetapi ada satu benda kita kena hati-hati, iaitu ketika kita berdoa dengan marah, kita akan keluar daripada dia punya sempadan. Sampai kita punya minta, kita duk tengok dia belum diambil tindakan apa-apa lagi oleh Tuhan, kita akan minta, dan kita minta sampai peringkat kita tak sedang, hukuman yang kita minta Tuhan beri kepada dia lebih daripada perbuatan dia pada kita. Yang mana Tuhan bagi, kerana kita duk minta, Tuhan bagi, dan dia kena lebih. Yang lebih dia kena tu, dalam hadis tu sebut apa dia? Dia akan tuntut kepada Tuhan di hari akhirat. Kenapa aku dihukum lebih? Sedangkan kesalahan aku cakap ni. Itu membawa padah kepada kita akhirat esok. Ya subhanallah, ikhwan. Karena tu daripada awal Allah Ta'ala guna perkataan ini. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tak suka kamu buat benda tu. Bila kita buat benda Tuhan tak suka, maka benda yang Tuhan suka Tuhan tak bagi pada kita. Ikhlas ke? Kan kita baca ayat Quran dalam surah Ar-Ra'd, ayat itu semua kita hafal. Allah Ta'ala kata, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah jiwa kamu akan tenang. Ya, dengan berzikir pada Allah jiwa tenang. Kita zikir, kita ada perangai ni. Kita ada perbuatan ni pada kita. Maka Allah akan halang zikir itu menjadi ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub.
dia akan menjadi suatu itmi'nan, ketenangan, mutmainnah pada hati. Allah tak bagi. Sebab apa? Itmi'nan pada jiwa tu Allah bagi sebagai tanda Allah menerima zikir itu. Allah kata, fazkuruni azkurkum. Kamu ingat pada aku balas ingat pada kamu. Tapi bila kawan tu ingat pada Allah, Allah tak terima ingatan dia pada Allah, macam mana Tuhan nak balas? Tuhan tak akan balas. Tuhan ambil pergi kat dia. Dia bercakap seorang-seorang, dia katalah seorang-seorang, dia macam mana apa? Orang cakap seorang-seorang ni orang apa ya, kawan? Orang gila. Dia gila dengan ibadat dia. Dia ingat dia sembah Tuhan, dia ingat dia sebut nama Tuhan, dia ingat dia berzikir kepada Allah. Allah biar pergi dia seorang-seorang. Pelingkup pergi kat hang, aku takkan balas apa. Sebab pada diri hang ada benda aku tak suka. Apa dia? Yang ni. Al-jahra bisu'i minal qawli. Kena hati-hati, sangat dihati-hatikan. Jadi, selamatkanlah diri kita, ikhwan, hati kita daripada riba. Cantah dia secepat mungkin. Kita boleh dengar orang bercakap pasal riba sekiranya kita akan bekerja untuk menghentikan riba itu. Kita nak pergi bantu orang tu. Dia kata, saya nak cakap sikit lah, kawan kita ni, perangai dia teruk sangat lah. Banyak orang dah cerita kat saya, dia ranjau kawan tu, dia ranjau kawan ni. Kita duduk dengar. Masa kita dengar itu, pastikan kita kumpul maklumat itu untuk kita bertindak. Jumpa kawan dan bagi nasihat. Tak, kalau kita tak boleh bagi nasihat, kita tak tahu apa dia. Tapi kalau kita tak ada apa nak nasihatkan dia, kita stop. Dan benda yang sampai pada kita itu, tak payah kita sebut pada orang lain. Tak, kalau kita akan bersemuka dengan ayat yang dahsyat ini, ikhwan. Dan kita, ikhwan, sujud syukurlah banyak-banyak kepada Allah. Dengan perkataan Alhamdulillah, kalau kita yang diribah orang. Dan kita sepatutnya menangis takut pada Allah kalau kita duduk di tempat kita yang ribah orang. Sebab kalau kita jadi mangsa ribah, sekurang-kurangnya kita sakit di hati. Kita pening, kita tertekan. Tetapi kita tak bersemuka dengan ayat ini, Tuhan akan halang kasih sayang dia kepada kita. Besar ayat ni, besar kedudukan dia. Apa nak kata? Tanya pada orang lelaki-lelaki mungkin boleh faham kot. Apa makna kita menikah dengan satu perempuan kalau hati dia ada ke orang lain? Jasad dia ada depan mata kita. Apa akan jadi dengan bukan tak mahu kita dengan apa? Dengan contoh ini. Gambar Inustan banyak lah Datuk contoh lagu ni. Suruh paksa heroin kahwin dengan mana punya anak orang kaya, kahwin lah. Tapi dia punya hati dia ada dekat hero tu. Dekat hero tak tentu halal tu, jadi macam orang mabuk dia berjalan tu. Pasal apa heroin dah kahwin dengan orang lain. Rumah tangga dia bahagia. Sekarang ikhwan, kita sembahyang, kita rokok depan Tuhan. Hati kita tak ada ke Tuhan. Dan hati Tuhan tak ada ke kita. Habis yang kita duk buat ni apa dia? Apa dia? Ini cinta ke? Ini hubungan Tuhan dengan hamba ke? Oh, tidak. Ini satu kepalsuan. Ini satu apa? Kepalsuan. Maka karena itu ikhwan, beratnya ribah ni, beratnya dosa ribah ni, dahsyatnya dosa ribah ni, kenapa dia begitu berat? Kerana dia sesuai dengan ketika orang yang melakukan ribah itu dia enjoy. Dia sangat enjoy. Tak, kalau dia teringat benda ni semua, saya fikirlah Siti Maryam alaihissalam, Siti Maryam, dia berhadapan dengan satu tuduhan orang pasal dia tak kahwin, dia ada anak. Saya tak tahu bayang macam mana nak hadapan dia tu time tu. Bukan kata tak boleh fikir,
boleh gantung diri perempuan. Tetapi Allah telah memberi satu penawar kepada Maryam. Dahsyat. Maryam dapat penawar ni. Walaupun Maryam duduk pada keadaan ini, keadaan apa? Illa man zulim. Dia boleh ambil action, jawab balik kerana dia dizalimi. Boleh. Tetapi Allah telah bagi satu benda pada Maryam. Ini, saya kata ikhwan, sebesar-besar ubat Tuhan bagi. Dan kalau siapa boleh ambil benda ni, walaupun dia di tempat dizalimi, dia tak balas dalam bentuk ribah orang tu balik, dia akan dapat ketenangan macam Allah bagi pada Maryam. Apa Allah bagi pada Maryam? Orang kata, tertekan. Sepatah dia kata, Inni nazartu lirrahmani sawman. Oh, dahsyat. Tak semua orang boleh buat. Bila orang duk tekan dia, sepatah Allah bagi kat dia ubat untuk menangkis segala masalah. Inni nazartu lirrahmani sawman. Masalah. Maryam kata, hari ini aku nak puasa. Puasa apa? Puasa daripada bercakap. Aku nazar kepada Tuhan, aku tak mau cakap satu hari ini. Apa Allah ilham pada Maryam? Diam. Rupanya diam ketika kita dituduh, dipitnah, diriba adalah sebesar-besar ubat. Allah, diam. Diam saja. Agak-agak kalau Maryam bangkit jawab time tu, dia akan jawab macam mana? Dengan emosi dia terganggu, dengan tak ada siapa duduk di sebelah dia, apa akan jadi jawapan tu? Biasanya orang akan jawab bila emosi dia tak. Bahasa Melayu panggil apa? Tak ni lah. Tak stabil. Dia tak duduk pada acuan dia. So orang kata dia stres, dia tekan, dia menjerit sekali, dia menjerit, jadi gila. Tapi Allah Ta'ala telah bagi sebesar-besar ubat pada Maryam. Inni nazartu lirrahmani sawman. Maryam kata, hari ini aku bernazar, aku nak puasa. Puasa apa yang Maryam lakukan adalah puasa daripada bercakap. Imsak anil kalam. Tak mau cakap. Han nak kata, han nak kutuk, han nak teruskan dengan apa han nak buat, han buatlah. Aku hari ni aku nak diam. Maka dalam riwayat lain Nabi kata apa dia? Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Oh, subhanallah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, Nabi kata, cakaplah baik. Kalau dia nak cakap, dia cakap benda baik. Kalau dia tahu dengan dia bercakap jadi tak baik, Nabi kata hendaklah dia diam. Allahu Akbar. Rupanya diam sebesar-besar penawar. Laki bini berkelai-berkelai, diam. Diam telah menyelamat maruah Maryam. Diam telah menyelamatkan iman kita daripada gugur, amalan kita daripada gugur. Tapi dunia ajak kita bersilat. Dunia ajak kita, you are fighter. So you kena defend lah diri kita dengan silat-silat apa kita ada. Tak, diam. Subhanallah ikhwan. Maka, apakah sengeri-ngeri perkara yang ada dalam riba? Benda yang ngeri ada dalam ribah ini apabila Tuhan menahan kecintaan dia kepada kita. Dia tahan. Dia tak bagi. Sampai bila? Sampai kita bertobat daripada ribah. Artinya ikhwan, menjadi mustami', pendengar kepada ribah, bukan satu keistimewaan. Kita ada satu kerja pula kita kena buat lepas kita telinga kita dengar aib-aib orang ni, ada satu kerja kita kena buat. Apa dia? Taubat pada Allah. Tak, kalau ibadat tak akan jadi penawar pada kita. Zikir tak akan menenangkan hati kita. Baca Quran tidak akan menenangkan hati kita. Ibadatlah sehari suntuk, Tuhan tahan ketenangan daripada diri kita. Kenapa?
kerana kita telah memasukkan ke dalam hati kita tadi benda yang paling Tuhan tak suka. Maka datanglah ayat itu dengan nada itu, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an aliman. Setelah penulis bawa pada kita ayat itu, penulis berubah pada ayat yang kedua untuk menjadi dalil kepada larangan ini. Kata penulis, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini daripada surah Hujurat ayat ke-12. Ini ada sedikit kaitan ayat-ayat dia, ayat mula dengan ayat kedua. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Ayat ini, ikhwan, perkataan buruk sangka dengan ayat mengumpat, Allah letak satu ayat. Di bawah tu Allah kata, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu mencari aib saudara kamu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. 3 benda ni Tuhan letak dalam satu ayat. Sehingga kan ulama kita, ulama akidah, ulama tazkiyah kata, apa beza buruk sangka dengan riba? Apa beza buruk sangka dengan riba? Ulama kita kata, buruk sangka dengan riba tidak ada beza. Cuma dia ada dia benda yang sama. Buruk sangka adalah riba. Tapi dia yang membezakan dia apa dia? Selama mana benda yang kita nak ribah tu berada dalam hati, dia dipanggil buruk sangka. Bila dia keluar di mulut, dia tak panggil buruk sangka. Dia dipanggil dengan nama ribah. Apa su'uzan? Keputusan hati terhadap buruknya satu orang tanpa kepastian. Itu dikatakan su'uzan. Kita telah menyangka buruk pada dia. Sangka. Bukan ada bukti. Sangka. Sangka ni berdasarkan apa? Tak tahu berdasarkan apa sangka. Tangkap apa? Tangkap muat cerita, dengar kok ni, himpun. Ataupun mata tengok. Tengok. Lepas tu buat satu andaian yang tidak ada bukti. Maka itu dipanggil su'uzan. Selama mana dia duduk dalam hati, namanya su'uzan. Apabila dia keluar di mulut, dia dipanggil ghibah. Confirm dia dosa. Confirm dia jadi dosa. Yang duduk dalam hati ni pun Tuhan kata ijtanibu, jauhi. Kenapa? Kerana kaedah awal tadi. Apa yang ada di lidah kita, dia hanya penampakan daripada apa yang ada dalam hati, tak lebih daripada itu. Maka semua ni kita kena jauhi. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bila turun ayat ni, ijtanibu kathiran minadh dhann. Tengok Sayyidina Umar kata apa. Ini dalam Imam Ibn Kathir. Apa kata Umar Al-Khattab? Saya fikir ini adalah kaedah pada kita.
Allah. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Kita dengar sedikit perkataan daripada pemimpin orang Islam yang kedua, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bila turun ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ithmun. Sayyidina Umar kata, la tazunnannu bi kalimatin kharajat min akhika muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi muhammala. Sayyidina Umar kata, janganlah sekali-kali kamu menyangka dengan kalimah yang keluar daripada mulut saudara kamu itu melainkan kebaikan saja. Apa yang orang cakap pada kita, Sayyidina Umar kata, setelah turun ayat ni ajak kepada kita bahawa apa pun orang cakap kepada kita, alihkan dia kepada makna baik. Alihkan dia pada makna baik. Wa anta tajidu laha fil khairi muhammala. Dalam keadaan kamu mampu alih. Melainkan kamu tak boleh nak alih dah. Kerana perkataan yang dia pakai, bahasa yang dia pakai tak ada makna kedua. Makna pertama, dia hina, dia kucuk kamu, barulah pakai makna tu. Selagi mana kamu boleh alih, kamu boleh alih dia ke makna-makna lain, maka alihlah. Kerana ayat ini mengajar kita demikian, kata Umar Al-Khattab. Oh, subhanallah. Kata Sayyidina Umar, dia tengok dekat Kaabah, dia tengok depan Kaabah. Dia kata sepatah. Dia kata, ma'a'zamuka wa a'zamu hurmatuka walil mu'min a'zamu hurmatun 'indallah minka. Umar kata, Sayyidina Umar Al-Khattab kata, besar sungguhlah hang ni Kaabah. Besar sungguhlah hang ni Kaabah. Dan besar sungguhlah kemuliaan yang Allah bagi pada orang tawaf hang jadi kiblat. Walil mu'min, Umar kata dekat Kaabah, tetapi bagi seorang yang beriman di sisi Allah, kemuliaan dia, kehormatan dia lebih besar daripada engkau di sisi Allah. Kemungkinan bangunan Kaabah tu boleh roboh, runtuh. Kita tetap akan sembahyang. Tetapi tidak boleh menjatuhkan maruah orang yang beriman. Kerana ayat ini mengancam kita. Maka kerana itu, cuba alih perkataan orang kepada kita semampu mungkin. Jangan bawa makna jahat. Melainkan tak mampu alih. Tak mampu dah. Kerana kalimah yang dia pakai itu. So kalau lelaki bini kan pergi ke mahkamah kan, qadi, pergi mahkamah syariah. Selagi dia tak guna kalimah yang jelas talak ataupun cerai,
Maka kinayah tu berlaku. Okey, balik rumah mak hang. Apa makna balik rumah mak? Bini kata dia cerai saya. Hakim panggil, hakim tanya, hang itu kata lagu mana? Saya suruh dia melingkup balik. Hakim katanya apa niat hang? Ada niat balik ya? Oh, melingkup balik pun tak tahu. Saya halau dia. Perkataan halau itu bukan perkataan talak. Maka dia dapat dialihkan kepada makna lain. Dialihkanlah, maka talak tak jatuh. Tak, bini kata saya confirm. Dia maksud talak. Maksud kena balik pada tuan. Bukan kepada orang yang duduk sangka-sangka. Hang keluar pada rumah aku. Hang nak keluar sangat kan? Hang keluar, tak payah balik lah. Kita putus ya. Kita putus ya. Buat dengan jari-jari, putus. Kita putus ya. Hakim katanya, apa maksud dia? Sebab dia tak guna perkataan talak. Talak tu tak ada makna lain dah. Tak pernah orang kata balik kampung, jom kita talak kampung. Talak bukan makna balik kampung. Talak satu makna aja, cerai. Tapi kalau dia pakai kalimah-kalimah lain, maka semua itu dapat takwilkan. Andai kinayah tu berlaku, kecenderungan makna tu ada, maka selagi orang Islam tu bercakap kita boleh alih, cubalah alih. Kecuali memang tak boleh alih dah. Tak boleh alih dah. Itulah makna dia. Maka barulah pakai dengan makna itu. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir kata apa? Dia kata yaqulu ta'ala nahiyan ibadihil mu'minin an kathirin minaz zanni wa huwa at-tuhmatu wa takhunu li ahli wa aqarabi wan nasi fi ghairi mahallihi li'anna ba'da zalika yakunu ithman mahdan falyajtanib kathirun minhu ihtiyata. Imam Ibn Katsir kata ayat ini Allah Ta'ala buat turun kepada kita dalam bentuk larang. Nahiyan ibadihi al-mu'min. Allah larang hamba yang beriman daripada sangka-sangka. Allah tak bagi. Sebab dia dosa hati. Kita dah buat keputusan. Orang tu jahat. Kalau hati kita kata, dia ni mau apa? Dia ni nak buat apa? Yang tu tak masuk lagi. Tapi hati dah putus. Dia ni pencuri ni. Dia tak ada kod-kod dah. Confirm. Cuma dia tak bercakap di mulut lagi. Benda tu duduk dalam hati. Tapi keputusan tu dah berlaku. 70% keputusan tu dah berlaku. Dia ni pencuri. Dia ni nak berjahat aku ni. Sedangkan tak ada bukti apa. Hanya di atas tengok rambang lagu tu. Maka ayat ini melarang orang beriman berkelakuan begitu. Dalam bentuk apa? Atuhmatu wa takhunu. Dalam bentuk kita tomah dia, kita tuduh dia dan kita khianat kepercayaan pada dia. Kepada keluarga kita baik, ahli kita baik, adik-beradik kita baik, manusia lain. Sedangkan benda tu berlaku fi ghairi mahallih. Tak betul pun benda tu bukan pada hak dia. Larangan ini kata dia li'anna ba'da zalika yakunu ithman mahdhan. Kerana pada sebahagian benda lagu ni kita buat mengandungi dosa. Maka jauhilah sangka ini. Jangan hati kita buat keputusan orang tu jahat. Untuk apa? Ihtiyatan. Supaya kita ada satu perhatian kita bagi pengawasan diri. Sebab kita tak mau masuk dalam larangan ayat ini. Tengok ikhwan. Besarnya larangan Tuhan. Nabi sebut apa ikhwan? Nabi kita laisa lana mithlu su. Laisa lana mathalu su. Nabi kata kita ni tak sepatutnya mati meninggalkan teladan yang buruk. Yang orang boleh pakai, orang duk pakai benda buruk tu, kita dah mati. Laisa lana mathalu su. Tak patut bagi kita ni ada perumpamaan hidup yang buruk yang orang akan pakai lepas kita mati. Siapa ni hang duk buat benda jahat ni pasal apa? Dia ajak kenal orang. Kalau orang tu duk perai lagu ni pencuri.
Orang ni kalau duk mai dekat pada kita peminta sedekah, dia nak perkenal kita, kita duk pakai dia punya. Nabi kita tak patut bagi orang beriman ini ada benda tu. Nabi kita orang beriman ni sepatutnya macam mana? Nabi kita orang beriman ni sepatutnya jadi macam mana? Al-mu'min mathalun nakhlah. Orang beriman macam mana? Pokok kurma. Orang beriman kena jadi macam pokok kurma. Dia hidup dengan manfaat, dia berkeluar buah pun manfaat. Itu orang beriman Nabi kita. Jangan tinggalkan teladannya. Tambah kita dah mati, ikhwan. Hampa siapa hari tu hang tuduh dia jahat? Aku mana aku nak tahu dia jahat tak jahat? Ni arwah ni lah abang kat aku. Oh enggak. Arwah ni lah abang kat aku. Aku nak cerita lebih pun dia dah mati. Tapi dia lah abang. Dia abang. Takkan aku tak percaya ke dia? Dia berapa kali nak pergi umrah tak jadi, aku percaya ke dia? Ikhwan. Nanti ikhwan dalam Al-Hujurat ayat 12 ini ada cerita yang menarik yang Allah nak sampaikan pada kita berkenaan dengan 3 perkara ini, iaitu buruk sangka, tajassus dan mengumpat. Allah letak pada satu contoh yang sangat ngeri dan menakutkan. Dan Allah juga menyebut tentang bagaimana kita nak merawat hati kita kalau kita terjebak dengan dosa-dosa yang macam ni. Ikhwan, saya rasa banyak dah tu. Walaupun tuan guru kita tak main, saya terpaksa tak boleh curi masa dia sebab dia juga tengah tengok live kita. Saya kena jaga. Walaupun tak ada kuliah lebih Malaysia, saya kena jaga. Pukul 9 saya kena berhenti pukul 9, terutama bulan baru kan, Muharram. Saya kena jaga lah. Hari ni 13. Hari ni 14. Hari ni puasa kedua dah kan? 14 Muharram. Jadi saya kena jaga akhlak. InsyaAllah kita berhenti pada muka surat 20 ayat itu. Kita akan tengok ayat itu pada minggu yang akan datang. Ada 5 perkara dalam ayat itu yang disebut oleh ulama tafsir kepada kita. Penulis sedang berusaha membawa kepada kita dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah, larangan kepada riba, larangan kepada namimah. Jadi ikhwan, takat ni kita belajar apa ikhwan? Kita belajar pertama, ta'rif kepada makna riba. Yang kedua, kita belajar perbezaan antara riba dan namimah. Yang ketiga, kita belajar hukum riba. Yang keempat, malam ni kita belajar ayat-ayat yang mengancam terhadap pelaku riba. Jangan terlibat. Ada kesan yang buruk. Dalam banyak-banyak kesan buruk ni ikhwan, kesan yang paling menakutkan adalah 148 An-Nisa. Tuhan putus hubungan hati dengan kita. Dahsyat. Dia putus hubungan hati. Habis. Han nak sembahyang, han nak rokok. Ada satu perkataan yang menarik dalam bab haji. Imam Ghazali sebut dalam bab sembahyang sekali, lepas tu dia ulang sebut dalam bab haji sekali. Perkataan yang menarik. Tapi dalam bab sembahyang tu nak faham susah sikit. Dia guna perkataan yang agak sastra. Tapi dalam bab haji mudah faham. Bab korban. Imam Ghazali kata Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, Allah tak menerima daging dan darah binatang korban. Allah tak terima. Dan Allah guna perkataan lan. Sekali-kali aku tak mau. Aku bukan nak makan benda ni. Aku tak mau. Tapi Allah kata apa? Yang aku maunya ialah takwa daripada orang yang berkorban. Imam Ghazali guna satu perkataan menarik. Dalam bab salat dia guna. Dia kata apa dia? Kalau satu orang Islam berkorban, sembelih korban, sama ada sembelih dalam haji ke luar haji untuk kita ni, tetapi ketika dia sembelih korban, dia tidak ada niat kerana Allah, maka sembelihan dia setara dengan sembelihan orang bukan Islam, yang Tuhan tak terima. Orang bukan Islam boleh sembelih, dia sembelih, dia pun nak korban kan, dia nak join, dia belilah seekor lembu, dia korban, darah jatuh, sahlah sembelihan dia. Dia bagi orang Islam sembelih, dimakanlah oleh fakir miskin. Tapi bukan tu yang Tuhan nak. Tuhan bukan mau lembu tu. Tuhan nak hati orang yang menyembelih. Ya ikhwan.
Orang Islam zaman Nabi pergi sembahyang Masjid Nabawi, orang munafik pun pergi. Dua-dua rokok, dua-dua duduk belakang Nabi. Dua-dua zikir, dua-dua itu, dua-dua ni. Tapi satu Tuhan terima, satu Tuhan tak terima. Tuhan putus hubungan. Ya. Maka kita kena selamatkan diri kita daripada terputusnya hubungan dengan Tuhan. Ini kita tak sedar, kita enjoy. Kita enjoy. Benda ni benda ghalib. Benda dunia ni benda ghalib. Kita join cakap. Orang punya kan, ribah ni, dia ni tambah, mau jadi berani gam, jadi berani Pakistan, bertukar jadi mandi, bertukar jadi alamak, makin sedap lah nasi tu. Kita makan, akhirnya kita makan apa? Kita makan bangkai. Kalau Allah boleh angkat hijab bagi kita tengok, masa kita ribah orang tu, meleleh darah kita ni dengan isi-isi ni. Busuklah, hanyak darah, kotor. Tapi kita enjoy. Bila kita sedang, bila kita baca ayat ni, Allah putus hubungan. Maka sekurang-kurangnya kita dapat jawapan. Kenapa kita mengaji jiwa kita tak tenang? Kenapa kita melakukan ibadat tapi kita tak dapat rasa apa-apa? Mungkin salah satunya kita kena bertaubat daripada dosa ghibah. Kalau tak silap saya, hari apa beli kuliah kita di Pai Terubung? Berapa hari yang silam Rabu. Sana kita baca Subulus Salam. Saya sebut perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Qayyim cerita tentang doa-doa para Nabi dalam Quran. Betul? Bagaimana Nabi berdoa. Allah letak. Semua yang berdoa tu Nabi dahsyat-dahsyat. Ada yang berdoa, tetapi ada yang dalam Quran Allah cerita mereka bukan kata berdoa biasa. Mereka berdoa dalam bentuk minta taubat pada Allah. Dahsyat. Nuh, satu saja yang terjadi kepada Nuh. Dia tengok anak dia tenggelam dalam laut. Pak Cik Din, based on perasaan bapa, dia tak ada tangan minta pada Allah. Dia kata, ya Allah, anak aku. Dia panggil anak dia, irkam ma'ana. Dia sebut perkataan, ya bunay yarkam ma'ana. Anakku, anaknya ayah sayang, main nak atas kapal. Anak tak mau naik. Maka dia atas tangan. Dia kata, Rabbi innahu min ahli. Dia kata, Tuhan, anak aku Tuhan. Orang lain semua Nabi Nuh kesian. Dia tengok anak dia takkan dia tak kesian. Tuhan, ya Rabbi innahu min ahli. Tolong anak aku. Orang lain aku boleh selamat, takkan anak aku tak boleh. Allah jawab sepatah dekat dia. Allah kata, innahu laysa min ahlik. No. Ketika dia kata dia tak mau naik bahtera hang, dia dah bukan anak hang. Perkataan tu sahaja Tuhan kepada Nuh, Allah rakam taubat Nabi Nuh. Nabi Nuh rasa dia berdosa amat-amat pada Tuhan kerana meminta dengan apa yang tak patut dia minta pada Tuhan. Maka Allah rakam bagaimana taubat Nuh alaihi salam. Sebiji perkataan Nuh macam mana Adam alaihi salam. Imam Ibn Qayyim susun cerita ni. Lepas tu dia kata sepatah. Tengok, saya nak kata bab ni. Apa dia kata? Dalam kita membesarkan anak-anak kita, masyarakat kita bagi pemimpin, apabila kita dapati anak-anak kita kadang-kadang buat benda yang salah, di samping kita bagi adab betul pada anak, kita kena taubat pada Allah. Kemungkinan apanya Allah benarkan anak kita buat kerana nak menyuci dosa kita. Cepat-cepat bertaubat pada Allah. Nanti kita akan dapati Tuhan akan selesaikan urusan anak kita. Anak kita Cik Gang, atau Datuk tahu Cik Gang? Maknanya? Ketegak. Dia bukan degil lah Datuk. Ketegak ni lain macam. Lagi satu jemuan. Oh, jemuan ni ke? Beli tak jemuan, beli buah sikit tak jemuan. Buah lain. Tak jadi. Tak ada tangan. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Kalau inilah tajalli hang kepada dosa aku ya Allah. Bila kita minta ampun pada Allah, kita cuci diri kita, barulah kita cuci diri anak kita. Bawa hati anak kita kepada Tuhan, kita didik dia elok-elok. Kita minta Allah ampun kita. Kebanyakan kesalahan
yang kita nampak di depan ini berpunca daripada kita. Kalah di Uhud, Allah cerita dalam Ali Imran, Allah kata dari diri kamu, Allah kata. So, kita disuruh istighfar. Kita ada kadang-kadang masalah dalam hidup kita ni, kita mengaji elok, rezeki kita semua elok, tapi ada benda macam arai dalam hidup kita ni. Kalau berlaku lagu tu, kita istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah, minta ubat pada Allah, istighfar. Kita tengok agama, disuruh kita makan ubat, disuruh kita kata bismillah. Disuruh kita makan ubat, disuruh kita bismillah. Disuruh kita cari kerja, disuruh kita bismillah. Kenapa benda ni, ikhwan? Kerana hidup tak selesai dengan usaha tulang pakrat. Dia benar-benar di bawah urus takbir Rabbul Alamin. Kita panggil nama dia, kita sebut nama dia, dia ejeh hidup kita. Kita buatlah apa kita boleh buat, nasihat anak-anak, pemimpin nasihat rakyat. Tapi kenapa rakyat tak menjadi? Pemimpin wajib istighfar. Di atas pemimpin ada pemimpin, di atas pemimpin ada pemimpin, di atas pemimpin ada pemimpin. Istighfar. Pemimpin kena kata, ya Allah, kalaulah kerana dosa kami ni rakyat tak menjadi, ampunlah kami, ya Allah. Kena. Rakyat tiap-tiap Jumaat duk angkat tangan pada pemimpin. Ampunlah tu, ampunlah ni, ampunlah tu. Maka ikhwan, kita dapat satu rawatan jawapan pada malam ni. Kemungkinan kita tak tahu, telinga kita banyak sangat dengan ribah ini, kita istighfar. Kita akan tengok hari besok adalah hari yang berkat untuk kita. Kita akan rasa macam kita kata kita berubat, kena ubat tu, dia kena dengan penyakit, kita akan rasa lega. Kita kata, ya Allah, kalau aku minta ampun, ya Allah, kalau hidup aku ni arai ni kerana aku pernah terlibat dengan dosa ni, dan mungkin dosa ni punya banyak aku terlibat sampai aku pun tak sedang, ya Allah, aku minta ampun pada hang, ya Allah, aku minta ampun, aku tak mau buat dah benda ni. Kita akan lihat hari besok yang mendatang barakah untuk kita, urusan kita jadi ringan, urusan kita jadi mudah, tak berat macam hari itu. Itu petanda ubat kita kena dengan penyakit. Tapi kita makan ubat rata, tak lega, berat lagi rasa, bermakna ubat tak kena dengan penyakit. Minta ampunlah pada Allah. Tengok macam mana Allah ubah hidup kita. InsyaAllah kita sambung nanti pada ayat 12 surah Al-Hujurat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdi.